minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya serta taufik dan inayahnya, hari ini sama-sama dapat kita meneruskan siri kuliah ringkas kita berkenaan dengan ibadah. Ibadah hari ini yang ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda semua ialah berkaitan dengan solat berjamaah. Hadis Nabi SAW, Salatul jama'ati tafdul min salatil fardhi bi 27 darajah. Rasulullah SAW bersabda, solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat. Sebelum Ustaz pergi lebih jauh lagi, Ustaz ingin menerangkan maksud solat berjemaah. Solat berjemaah itu ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Ustaz ulang, solat berjemaah itu ialah solat yang dilakukan lebih dari seorang atau secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Itu yang dimaksudkan dengan maksud solat berjemaah. Apakah kelebihan yang akan kita dapat dengan solat berjemaah ini? Yang pertama, solat berjemaah ini dapat menambahkan khusyuk dalam solat. Bila sebutkan tentang khusyuk ini, Rasulullah SAW juga ada bersabda, awalul ilmun yanza'u bil ard ilmul khusyuk. Ilmu yang pertama sekali yang akan diangkat oleh Allah SWT di dunia ini ialah ilmu khusyuk, sehingga tidak ada lagi orang yang khusyuk di dalam solatnya. La ilaha illallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu orang mukmin. Kerana apa? Kerana mereka khusyuk dalam solatnya. Jadi dengan kita sering melakukan solat berjemaah ini, mudah-mudahan kita akan mendapat khusyuk. Bila disebutkan tentang khusyuk ini, benda pertama sekali yang Allah akan lihat ketika mana kita solat berjemaah, Allah akan tengok imamnya. Jika imam itu khusyuk, maka semua orang akan mendapat pahala khusyuk. Dan jika imam tak khusyuk, Allah akan lihat kepada makmumnya. Jika ada salah seorang daripada makmum yang khusyuk, maka semuanya akan mendapat pahala khusyuk. Dan jika kedua-duanya tidak khusyuk, Allah akan lihat dengan solat berjemaah yang kita lakukan itu juga akan mendapat pahala khusyuk, mudah-mudahan, insya-Allah. Itulah antara kelebihan solat berjemaah yang pertama. Dan yang kedua, kelebihan solat berjemaah yang kita dapat ialah beroleh pahala 27 kali ganda. Seperti mana hadis Nabi yang saya sebutkan tadi, sesungguhnya solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat. Yang ketiga, mengukuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Orang yang sentiasa melakukan solat berjemaah, dia akan berjumpa dengan ramai orang yang tidak dikenalinya. Daripada situ ia akan mengiratkan ukhuwah di antara kita sesama Muslim ataupun sesama orang Islam dengan cara solat berjamaah. Dan yang keempat, membentuk diri berdisiplin dan memahami ketua. Bila mana kita sering melakukan solat berjamaah, kita akan sentiasa mengikut imam. Tidak mesti tidak, kita masih mengikut segala pergerakan imam. Dan kita tidak boleh melebihi daripada imam, kerana ia akan mendapat kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa yang mendahului imam dalam perbuatan maupun pergerakan solat. Dan yang kelima, orang yang selalu melakukan solat berjemaah akan melatih diri menepati janji. Bila mana masuk waktu solat, contohnya waktu subuh pukul 5.50 pagi, kita mesti berada pada jam 5.50 ataupun sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita dapat sama-sama untuk solat berjamaah. Jika kita bangun subuh pukul 7 pagi, mana mungkin kita dapat solat berjemaah bersama-sama imam.
di masjid ataupun surau. Jadi dengan cara kita solat berjamaah, mudah-mudahan kita akan dapat melatih diri untuk menepati janji. Bila kita berjanji dengan orang, paling penting sekali ialah menepati masa. Jadi mana mungkin orang yang tidak menepati janji dalam solat boleh menepati janji dalam berurusan dengan manusia. Jadi itulah satu kelebihan yang kita dapat. Dan yang terakhir, kelebihan solat berjamaah ialah mendapat keberkatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang sentiasa melakukan solat jemaah, Allah akan berkati hidupnya. Kerana apa? Solat berjemaah ni adalah sunnah yang paling besar di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang di mana barang siapa yang solat berjemaah, mengambil wuduk dari rumah, kemudian berjalan menuju ke masjid, Allah akan tingkatkan satu pahala dan hapuskan satu dosa. Selangkah dia berjalan menuju ke masjid ataupun surau, dia akan mendapat satu pahala dan memadam satu dosa. Ketika mana dia sampai di masjid, dia duduk di masjid untuk menunggu masuknya waktu solat, malaikat akan mendoakannya. Antara doa yang malaikat selalu baca ke atas orang ini ialah Allahumma hamhu, Allahumma gfirlahu. Ya Allah, kau rahmatilah orang ini, kau ampunilah orang ini. Itulah di antara doa malaikat kepada orang yang sentiasa duduk dalam masjid untuk menunggu waktu solat, selagi mana dia tidak menyakiti orang lain dan tidak dalam keadaan hadas. Okey, kemudian kita pergi kepada lafaz niat solat berjamaah. Bagi seorang imam, dia mesti membaca lafaz niat menjadi imam. Antara lafaz niatnya ialah usolli fardhu subhi ra'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Itu antara lafaz niat menjadi imam. Dan jika kita menjadi makmum pula, antara lafaz niatnya pula ialah usolli fardhu subhi ra'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, itu dia tadi lafaz niat solat berjamaah. Kemudian kita bagi kepada syarat solat berjamaah. Yang pertama, makmum berniat ikut imam. Penting sekali kita dalam solat berjamaah ni kita berniat ikut imam. Jika mana kita tidak berniat ikut imam, kita dah sah solat kita tetapi tidak dapat pahala 27 kali darjat. Itu pentingnya niat di dalam Islam. Okey, yang kedua, makmum berada di belakang imam. Itu syarat sahnya. Okey, makmum berada di belakang imam. Tidak boleh makmum berada di sebelah imam atau berada di depan imam. Tidak sah solat berjamaah, melainkan mesti berada di belakang imam. Yang ketiga, makmum mengikut perbuatan imam, tidak boleh mendahului imam dan apa juga perbuatan ataupun pergerakan solat. Jika mana imam takbir, dia pun ikut takbir. Jika mana imam rukuk, dia pun ikut rukuk. Tak boleh imam belum sujud dia dah sujud. Salah Kerana ada hadis, barang siapa yang mendahului imam, nanti di akhirat nanti akan ditukar mukanya menjadi khimar. Keempat, makmum tahu pergerakan imam. Bila mana kita solat, kita mesti tahu pergerakan imam. Kadang-kadang kita solat di satu masjid yang besar, tapi imam berada di tingkat atas, kita berada di tingkat bawah. Caranya ialah dengan kita tahu pergerakan imam. Dengan takbir intiqalatnya, bila mana imam membaca Allahu Akbar, kita tahu imam sedang angkat takbir. Bila mana imam membaca takbir yang kedua Allahu Akbar, kita tahu imam sedang rukuk. Itu dia syarat dia untuk mendapat pahala solat berjamaah. Yang kelima, makmum mesti makmum dan imam tidak terlalu jauh. Tidak boleh imam dan makmum terlalu jauh sehingga kita tidak dapat tahu pergerakan imam. Contohnya imam berada di
Masjid Shah Alam, kita berada di Kuala Selangor, itu sangat jauh lah, tak boleh. Kita mesti berada di sekitar Masjid Shah Alam juga ya. Dan yang keenam, syarat sah solat berjemaah, imam seorang lelaki, tidak boleh imam seorang perempuan ataupun pondan ya. Tak sah solat berjemaah itu tadi. Okey, apa hukumnya? Apakah hukum solat berjemaah? Ada dua hukum di sini. Ada dua hukum ini di sini ialah satu fardu ain dan satu fardu kifayah. Fardu ain bagi solat Jumaat dan fardu kifayah bagi solat fardu. Itu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Fardu kifayah hukumnya. Okay. Jadi walau sekarang ni kita diuji dengan wabak COVID-19, jadi ada di antara kita yang tidak dapat pergi untuk solat berjemaah, dan kita berdoa mudah-mudahan supaya wabak ini diangkat oleh Allah SWT, dan kita akan dapat kembali menunaikan solat berjemaah di masjid-masjid ataupun di surau-surau, dan semoga kita akan mendapat keberkatan dan keredaan Allah SWT. InsyaAllah apa yang kita dengar pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Dan jangan lupa, selepas anda menonton video ini, jangan lupa share dan subscribe channel Ustaz untuk mendapatkan lebih banyak manfaat daripada video yang akan Ustaz sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jamaati tafdulu sholatal fadli bisab'i wa isrina darajah." Yang artinya salat berjamaah lebih utama 27 derajat di Allah sangat besar. Pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk salat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan pada saat berangkat maupun kembali. Hadis